para sahabat, para pemimpin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah dan duduknya kita dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kerahmatan dan kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Pak Namira dan bonda-bonda, apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Khair. Ustaz. Suara saya makin jelas tak, Pak Amira? Alhamdulillah dah jelas Ustaz. Lebih jelas. Jelas, Alhamdulillah. Jadi saya baru diminta semalam untuk ganti tempat Ustaz Nazri. Jadi Alhamdulillah ada ruang sekejap. Pada pagi ni kita sambung balik hadis berkenaan dengan doa wasilah kan? Ustaz. Wasilah kan? Muka Ya, surat betul. berapa dah? 221. Hari tu Okey, 231. 231. Okey. Okey, hari tu kita ulang balik, ada sebagai ingatan kita semua bahawasanya ada 4 amalan yang bersangkut paut dengan azan ya. Amalan yang pertama ialah menjawab azan dengan sepenuh jiwa dan perasaan kita. Maka kalau ikut hadis Nabi SAW, siapa yang menjawab azan min qalbihi, daripada qalbunya, artinya dengan penuh perasaan, penghayatan, dakhala jannah, layak masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Okey, itu satu. Yang kedua, kita disunnahkan untuk membaca zikir raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Setelah kita menjawab panggilan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi lepas kita jawab yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sambung dengan zikir raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Okey. Kemudiannya amalan yang ketiga ialah berselawat kepada Nabi SAW selepas azan, dan kelebihannya ialah kata Nabi, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, maka Allah Azza wa Jal akan berikan rahmat 10 rahmat kepada orang tersebut. Dan satu lagi ialah berdoa supaya Nabi SAW dapat wasilah. Iaitu doa kita dah baca hari itu. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Dan yang penting ialah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Jadi yang paling penting ialah ati Muhammadanil wasilah, kurniakanlah kepada Nabi kami SAW al-wasilah, yang mana al-wasilah itu ialah tempat tertinggi di dalam syurga. Cuma saya lupa, hadis tu kita dah baca kan? Hadis tu kita dah baca. Dan sekarang ni kita nak cuba lihat lagi ulasan tentang hadis itu sedikit. Ada sikit je lagi ulasan sebenarnya. Saya dah ceritakan pada bonda-bonda sekalian bahawasanya wasilah merupakan al-manzilatul aliyah ar-rafi'ah, tempat yang paling tinggi dalam syurga yang dikurniakan kepada seorang sahaja kalangan hamba Allah. Dan Nabi SAW berharap baginda lah yang mendapat kedudukan yang tertinggi tersebut ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, baginda pernah bermimpi melihat wasilah tersebut. Kalaulah betul itu wasilah ya, iaitu
dalam mimpi tu Nabi sebenarnya melalui pengembaraan yang begitu panjang. Macam-macam benda yang Nabi tengok, antaranya Nabi tengok azab-azab yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla seperti kepala orang yang dihempas dengan batu lantaran dia meninggalkan kefarduan yang diperintahkan kepadanya, terutamanya salat fardu itu sendiri. Dan macam-macam lagi azab yang Nabi tengok. Kemudiannya Nabi singgah ke syurga dan Nabi ceritalah syurga ni bagaimana bentuknya. Dan antaranya, ini dalam mimpi ya, antaranya kalau siapa yang ada buku boleh tengok pada muka surat 234. Nabi sampai ke satu tempat dan malaikat pun berkata kepada Nabi SAW, dua orang malaikat yang teman Nabi masa tu, hazihi jannatu adnin wa hadzaka manziluk. Ini ialah syurga Adan dan inilah kediamanmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sambung cerita, fasama basari su'udan fa idza qasrun mislu rababatil bayda. Maka Nabi SAW pun tengok ke atas, lalu baginda lihat ada satu istana seperti awan putih yang bersendirian. Jadi kita ibaratnya sekarang ni istana kayangan lah, tuan-tuan, ibu-ibu, puan-puan sekalian. Lalu tanya Nabi SAW, malaikat pun kata, hadaka manziluk, inilah tempat tuan. Lalu tanya Nabi SAW, barakallahu fikuma zarani fa'adkhulah. Semoga Allah memberkati kamu berdua malaikat, bolehkah saya masuk? Zarani fa'adkhulah. Okay, bolehkah saya masuk? Maka kata malaikat, ammal an fala wa anta dakhilah. Kata malaikat, buat masa ini tuan tidak dibenarkan untuk masuk. Tak boleh masuk dah. Jadi sebenarnya Nabi SAW bercita-cita nak masuk tapi tidak dibenarkan. Kenapa? Sekarang ni. Pada waktu itu Nabi SAW belum lagi meninggal. Jadi kena tunggu masa. Okey, baik. Jadi kemungkinan inilah al-wasilah yang telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW berupa istana bagaikan awan putih yang bersendirian. Okey, baik. Benda-benda yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan Nabi dah masuk dalam syurga-syurga yang lain sedikit-sedikit lah, bukan Nabi masuk semua tempat pun ya. Tapi Nabi tidak dibenarkan masuk ke dalam kediaman baginda ya. Okey, baik. Jadi sekarang ni timbul satu persoalan. Kalau betul lah Nabi SAW telah mendapat wasilah tersebut, apa gunanya kita berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla agar Nabi mendapat wasilah? Okey. Satunya memang tak jelas pun adakah Nabi sendiri kata saya berharap saya yang dapat wasilah itu. Dan logiknya memang Nabi lah yang dapat wasilah tersebut. Jadi benda tu, tapi benda tu bukanlah satu benda yang disebutkan oleh Nabi confirm saya masuk wasilah. Nabi menggunakan bahasa merendah diri, iaitu saya berharap sayalah orang yang dapat memasuki wasilah. Okey. Jadi kita berdoa kepada Nabi ni bukannya untuk kebaikan Nabi semata-mata sebenarnya, tetapi untuk kebaikan kita sebenarnya. Contohnya kita berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad memang mendapat rahmat daripada Allah dan kedudukan yang tertinggi pun. Tapi kita apabila kita berdoa untuk Nabi, maka sebenarnya kita berdoa untuk diri kita sendiri dan Allah Azza wa Jalla akan berikan kebaikan yang berganda kepada kita yang banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbul persoalan, bolehkah kalau kita orang-orang yang biasa ini yang jauh kedudukannya dengan Nabi, jauh juga kedudukan yang pada Nabi yang lain dengan para sahabat, adakah kita diberikan ruang dan peluang untuk menziarahi kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti? Jadi kita doakan pada Allah agar ruang itu ada. Ya, kerana nikmat yang paling besar pun berupa melihat zat Allah pun Allah bagi. Boleh tengok zat Allah Azza wa Jalla, insya-Allah kita semua dapat tengok. Apa lagilah kalau nikmat yang bawah daripada itu. Dia paling besar melihat zat Allah, itu paling besar.
selain daripada melihat zat Allah tu, dia semuanya bawah-bawah dah. Termasuklah kalau menziarahi tempat Nabi SAW sendiri. Jadi kalau nikmat yang paling besar pun kita dapat, maka nikmat yang bawah-bawah daripada itu pun, walaupun besar juga, memang terlalu besar pun. Tapi nikmat yang bawah itu pun kita dapat, termasuk ziarah tempat Nabi SAW dengan izin daripada Allah. Cuma ziarah tu dia bukanlah ziarah selalu. Artinya ada ruang untuk kita berziarah, melihat tempatnya dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu cerita dia lah, ibu-ibu sekalian. Jadi kita digalakkan untuk baca doa tersebut setiap kali kita mendengar azan. Tapi bagaimana pula kalau contohnya kita tidak mendengar azan, macam mana nak buat? Jadi kalau tak dengar tu tak apalah. Tapi kalau contohnya saya terlambat. Di rumah saya ni azannya tak dengar. Kecuali kalau kita duduk di tempat-tempat tertentu dalam rumah ni, sayup-sayup kita dengar suara azan. Tapi bila kita naik kereta nak pergi surau, kita memang tak dengar azan. Baik. Jadi kalau saya terlepas untuk menjawab panggilan azan dan saya terlepas untuk berdoa kepada Nabi mendapat wasilah selepas azan, maka kita ada satu alternatif ya. Alternatifnya antaranya ialah kalau saya akan jawab panggilan iqamat sungguh-sungguh dan kita mendoakan Nabi selepas iqamah. Jadi begitu. Ataupun mungkin juga kalau kita berada di highway ke ataupun dalam perjalanan balik dari kerja sebagai contoh, bagi yang bekerja lah dan tidak mendengar azan, tapi kita tahu sekarang ni waktu solatul asar, cuma tak dengar azan. Maka insya-Allah boleh kita pasang radio untuk dengar azan di radio, dan walaupun sebenarnya kita tidak perlu pun menjawab panggilan azan di radio tersebut, tapi diharapkan bolehlah kita jawab panggilan azan di radio tu sebagai alternatif ganti kepada azan yang kita tak dapat dengar secara langsung tu. Jadi kurang-kurang ada alternatif untuk kita beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu caralah yang boleh kita lakukan benda-benda sekalian. Saya rasa itu saja tambahan yang untuk saya sampaikan dalam bab ini. Sebelum kita masuk dalam bab yang lain, ada apa-apa lagi tak benda-benda sekalian? Tadi Ustaz katakan bagi yang tak dengar azan daripada masjid ke surau, Ustaz kata boleh juga kita dengar daripada radio. Jadi kadang-kadang sekarang ni kita pun tak ada radio di rumah, kita ada handphone. Tapi dalam handphone tu kita install tentang solat, waktu-waktu solat. Dan dia akan berkumandang azan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Adakah itu pun boleh dikira sebagai kita boleh menjawab soalan, menjawab panggilan azan tersebut? Dia bukan sebanyak benda. Dia sebenarnya sama ada namanya telefon ke ataupun TV ke ataupun radio ke. Radio tu sebenarnya radio kereta sebenarnya. Okey, dia sebenarnya semua benda tu dia hanya rakaman je. Dan bila rakaman sebenarnya kita tak disunahkan pun untuk menjawab rakaman. Jadi satunya benda kita kena tahu bahawa kedudukannya sama je. Sama ada TV, radio di kereta ataupun di handset, kedudukannya sama. Okey. Tetapi sekarang ni kita berdepan dengan masalah kita tidak mendengar azan secara langsung. Jadi walaupun kita tidak disunahkan pun untuk menjawab panggilan azan yang rakaman tersebut, tetapi oleh kerana kita tidak mendengar azan secara langsung, maka kita menjawab panggilan azan rakaman asalkan masuk waktunya. Bukannya kita pasang pukul 3 petang, bukannya saja kita pasang radio pada pukul 2.30 petang, tapi memang ia kedengaran azan itu pada waktunya, maka insya-Allah kita harap amalan tersebut dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tak adalah keputusan yang tepat, keputusan yang jelas daripada mana-mana ulama kerana ini isu baru. Memang kalau saya baca pun tak dikira. Tapi kita berharap boleh dikira lantaran kita tidak mendengar azan secara jelas daripada mana-mana surau ataupun masjid. Allah Alam. Harap dikira lah bondanya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama. Bonda Isha? Saya pula Ustaz, memang tak dengar. Kadang-kadang dengar sayup-sayup, kadang tak dengar langsung. Lepas tu radio pun saya tak pasang, TV pun saya tak pasang. Tapi apabila saya nak solat, saya iqamat sendiri. Lepas iqamat tu saya
kata buat wasilah sendiri, saya doa apa tu selawat pada Rasulullah. Boleh ke? Okey. Maknanya kita tak ada apa-apa, kita rugi daripada sudut menjawab panggilan azan lah bonda kan. Tapi buat macam mana kita memang tak ada benda-benda yang demikian. Okey. Tapi sekarang ni kita tak nak terlepas. Dia sebenarnya kalau kita tak dengar langsung, kita terlepas amalan yang namanya amalan menjawab panggilan azan. Tapi kita masih ada amalan lain yang boleh kita lakukan, iaitu amalan berdoa selepas azan ataupun berdoa selepas iqamah. Jadi sekarang ni bonda nak iqamah dan selepas iqamah tu selawat dan juga membaca doa. Jadi insya-Allah ia merupakan amalan yang memang diterima pun. Jadi memang kita, artinya kalau kita memang ulama khilaf sebenarnya. Perlukah kita berdoa selepas iqamah? Ada ulama kata tak, doa tu hanya lepas azan bukan lepas iqamah. Tapi ada ulama kata sama je, azan ke iqamah tu sama je. Jadi kalau iqamah kita kena jawab, azan kena jawab, iqamah pun kena jawab. Kalau lepas azan kita selawat, lepas iqamah pun kita selawat. Dan kalau lepas azan kita berdoa, maka lepas iqamah pun boleh kita berdoa. Jadi insya-Allah benda ia dikira. Dan satu lagi tambahan perbahasan ialah adakah kaum ibu disunahkan untuk iqamah sebelum solat ya. Okay. Dalam bab azan tak perlu azan. Tapi dalam bab iqamah, ulama berbeza pendapat. Dan kalau ikut pandangan ulama dalam mazhab kita Syafi'i ni, dalam bab wanita iqamah terpulang. Kalau bonda nak iqamah silakan, kalau bonda tak nak iqamah pun silakan. Tapi saya setuju dengan cara bonda Aisyah bahawasanya kita iqamah dan kita berdoa selepas iqamah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama bonda. Okey, boleh? Tu yang angkat tangan siapa? Admin. Amy angkat tangan tu, tak ada apa tu. Angkat tangan. Intan. Tan kuat sikit Tan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya minta maaf yang kelas sebelum ni saya terlepas. Saya Okey. nak tanya berkenaan dengan doa selepas azan. Saya ada, sebenarnya saya ada dengar doa dia lebih kurang macam ni. Allahumma rabbah hadhihi da'wati qiyamati wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'ata halaktahu syafa'ati yaumil qiyamah. Yang tu boleh diamalkan ke yang halaktahu syafa'ati yaumil qiyamah. Oh, halat lau syafaati yaumil qiyamah tu. Dia saya. Okey. Terima kasih banyak bonda. Dia sebenarnya halat lau syafaati yaumil qiyamah tu bukan doa. Itu ialah hadis Nabi SAW yang mana Nabi sebut siapa yang baca doa selepas azan sampai wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'atah. Nabi pun kata halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, dia halal mendapat syafaatku pada hari kiamat. Jadi itu bukan doa tu, itu ialah ucapan Nabi menyatakan kelebihan berdoa selepas azan. Oh, jadi sampai waktah tu je lah. Nanti kalau kita baca, kita pula kata halal orang tu dapat syafaat. Syafaat kita pula pada hari kiamat kan. Jadi itu tak kena tu. Itu sabdaan Nabi menceritakan kelebihan azan. Terima kasih Ustaz. Sama, sebaik tanya kan. Itulah tu untuk baca selama ni. Kalau tak nanya kita. Okay, Alhamdulillah. Okay. Ada soalan lain lagi? Kalau tak ada, kita masuk persoalan yang baru Ustaz, sebelum ni kan ada dengar macam cakap kalau orang azan jangan berbaring. Macam mana tu? Sekejap apa? Okey, sorry. Puan Amira? Apa Ustaz? Tak, sebelum ni ada dengar macam kalau orang azan jangan berbaring. Kalau baring jadi apa tu? Entah. Berat jenazah Ustaz kata. Jangan berbaring, jangan sembang. Kalau siapa sembang masa azan maka dia sukar untuk mengucap ketika meninggal dunia kelak. Siapa yang baring maka jenazah dia jadi berat Ya, macam-macam Ustaz. Jenazah jadi berat dan apa lagi ya? Adakah dibangkitkan berbaring ketika azan
jadi khinzir ke pada hari kiamat nanti. Siapa yang berbaring ketika azan, maka mayatnya akan menjadi berat. Okey. Itulah. Siapa yang berbaring ketika azan, mayat jadi berat. Dan benda-benda sekalian sebab saya nak tengok kot. Ada cerita dari mana tu. Okey. Okey. Jadi sekarang ni begini penjelasan dia. Satunya, dia memang paling baik ketika ketika azan tu kita mendengar azan dan menjawab panggilan azan dengan sepenuh jiwa raga kita. Tapi satunya tidak ada pun satu hadis Nabi SAW yang melarang kita daripada berbaring ketika mendengar azan. Dan itu semua cerita palsu lah. Kalau kita berbaring ketika azan, maka dia jadi apa, mayatnya jadi berat. Itu cerita palsu. Tapi kalau ditanyakan adakah yang terbaiknya kita bangun pergi solat, ya itu yang terbaik. Bangun pergi solat. Tapi cerita tu palsu. Kemudiannya juga ada larangan daripada bercakap ketika azan kerana sesiapa bercakap masa azan nanti sukar untuk mengucap. Itu pun tak betul. Itu pun tak betul. Walaupun kita memang tidak digalakkan bercakap semasa azan. Okey. Tetapi boleh sahaja bercakap ketika azan. Kalau benda tu benda penting, maka dibenarkan. Kalau benda tu tak penting, maka kalau boleh jangan cakap. Tapi kalau nak cakap, tidak ada masalah. Kerana yang penting kita menjawab panggilan azan, itu yang paling penting. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang tu nak tanya soalan agama, masa tu azan dan persoalan itu perlu diselesaikan terus, maka boleh. Tapi kita jawab panggilan azan tersebut. Sebaik-baiknya kita tunggu dulu, lepas azan baru kita sembang. Okay. Bahkan kalau ulama bincang, ada satu bab dibincangkan, bab bercakap ketika azan. Okey. Sebenarnya, saya dah tengok dah perbahasan ulama dalam bab bercakap ketika azan, bukan ada ulama yang bagi, ada ulama yang tak bagi. Okey. Sebenarnya yang ulama bahas, bab bercakap ketika azan, ada yang bagi tak bagi tu, bukan bab kita mendengar azan dan kita bercakap, bukan. Tapi al-kalamu fil azan, bercakap masa azan tu merujuk kepada muazzin yang ulama bincang. Muazzin bercakap ketika dia menaungkan azan, adakah ia dibenarkan? Ada ulama kata tak boleh langsung. Ada ulama kata boleh jika penting. Contohnya masa dia azan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba mic tak berapa jadi. Dia pun bagi tahu kawan dia, boleh tak betulkan mic tu sikit? Macam tak berapa dengar suaranya. Kawan dia pun betulkan mic, dia teruskan azan. Jadi bercakap masa tu kerana ada urusan yang penting, ia dibenarkan. Ya, ia dibenarkan kerana penting pada masa tersebut. Jadi bukannya timbul isu bercakap bagi orang dengar azan tu, tapi muazzin itu sendiri. Jadi cerita-cerita tu cerita yang palsu, kita tak perlu terima. Okey, kita masuk bab yang baru iaitu pada muka surat 33, bab yang ke-7. Makanan pertama dihidangkan kepada penghuni syurga. Nanti bonda-bonda nak masuk syurga nanti, apakah makanan pertama? Adakah namanya nasi kerabu ke, nasi dagang ke, pulut durian ke, pulut mangga ataupun apa? Okay, jadi kita cuba lihat apa cerita Nabi SAW ya. Qala al-Yahudi, ada seorang Yahudi bertanyakan Nabi SAW, fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah, apakah dia makanan pertama yang dihidangkan ketika masuk ke dalam syurga? Bila masuk dalam syurga tu kita makan dulu. Apakah makanan pertama tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam ziyadatu kabidin nun, iaitu hati ikan, ya, hati ikan. Qala fama ghizauhum ala isriha, dia tanya lagi apa menu seterusnya? Qala yunharu lahum saurul jannati allazi kana ya'kulu min atrafiha. Kata Nabi SAW, disembelih lembu buat mereka yang mana mereka akan makan bahagian tepi dia. Kemudiannya ditanya lagi, fama syarabuhum alaih, apakah minumannya? Qala SAW, min ainin fiha tusamma salsabila, minuman bersumberkan mata air salsabila. Okay, baik.
Jadi benda-benda yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam syurga, kita ada makanan dulu. Ada makanan dia. Dan bahkan insya-Allah di padang mahsyar pun kita dah ada minuman. Kita doa pada Allah begitulah, iaitu perigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang belum kita bincangkan, yang insya-Allah dihidangkan perigi itu memang ada di padang mahsyar. Okey, tapi tak apa, nanti kita bincangkan. Dan sebelum kita masuk ke dalam syurga tu, Allah Ta'ala sediakan dahulu makanan berupa roti yang diuli daripada bumi. Jadi apa maksudnya? Wallahualam. Ada ulama kata memang Allah Ta'ala ambil bumi tu, Allah jadikan dia sebagai roti. Macam sekarang kan kita buat roti pun daripada tepung, tepung tu pun hasil daripada bumi je pun. Okay. Hasil daripada tanah juga. Jadi sekarang ni ada juga ulama kata maksudnya ialah roti sebesar bumi. Banyak sangat roti tersebut yang dihidangkan kepada penghuni syurga sebelum memasuki syurga. Rasa betul dah? Makan roti tu sebelum masuk syurga. Kalau saya silap, saya minta maaf. Dan bila kita masuk ke dalam syurga, makanan pertama yang dihidangkan kepada kita insya-Allah ialah hati ikan. Ya, hati ikan. Dan sekarang ni benda-benda sekalian kita tak perlu nak kata, saya tak minat makan hati-hati ni. Saya pun tak makan hati. Kalau makan hati tu nasihat Allah, saya nak buang balik. Okey, minat tak minat itu hanyalah dunia. Kerana makanan di dunia ni, dia terbahagi pada dua je. Sedap dengan tak sedap. Ataupun sesuai dengan selera kita, tak sesuai dengan selera kita. Okey, jadi boleh jadi makanan bagi kita tak sedap, tak sesuai dengan selera. Tapi bagi orang lain, sesuai dengan selera, sedap. Macam kita lah, kalau saya masa kita muda-muda dulu, jarang orang muda suka makan ikan kering ni kan. Tapi bila kita dah lanjut usia, kita dah mula rasa nak makanan tu lain sikit, mulalah kita minat dengan ikan kering contohnya. Jarang budak-budak ni dia suka makan telur masin tu. Tapi bila dah berusia, saya pun dah mula minat telur masin, tapi kena kontrol lah. Jarang-jarang sangat pun makan. Jadi selera kita berubah. Jadi, tapi makanan syurga ni, walaupun kita membayangkan tak best, hati ikan ni bagi sebahagian orang, tapi sebenarnya itulah makanan yang sedap, makanan syurga dan wallahualam, kita mungkin makanan itulah yang paling sesuai untuk penghuni syurga. Jadi kalau ikut Imam Nawawi, hati ikan merupakan bahagian yang terbaik dalam ikan itu sendiri. Baik. Dan ada juga kajian yang menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala bagi makanan tu sesuai dengan keadaan kita pada masa tersebut. Yang dah lama tak makan ni, jadi hidangan yang pertamanya yang dinamakan sebagai bukan pencuci mulut ni hujung kan. Boleh jadi juga yang pertama. Tapi dia panggil makanan pembuka selera lah. Makanan pembuka selera ialah hati ikan. Yang kalau ikut dunia ni, hati ikan lah makanan yang mengandungi banyak khasiat, termasuk mengawal kadar kolesterol, ya. Kemudian barulah kita pun makan lembu. Okey. Maknanya lembu Ustaz, ni selalu makan hati lembu. Ustaz, Telur first ikan. time dengar hati ikan. Telur ikan ada lah dengar Ustaz. Telur hati ikan adalah tak pernah hati. tengok. Ustaz, selalunya kita tak dengar, tak pernah dengar. Betul, Tahu tak hati dengar. ikan. Hati ikan kat mana? Betul. InsyaAllah. kan? Ada ikan-ikan yang besar kan ada hati kan. Ikan-ikan hiu, ikan pari, ikan Kita apa tak tu pernah kan ada. rasa lah. Ah. InsyaAllah. Ikan pelotan dia ada, hati dia tu ada. Nasib baik ada bonda backup saya. Dia sebab tu dia Tak ada. sebut hati kabidin nun, ikan nun. Jadi nun ni kalau kita ikut dalam cerita Qurannya, Nabi Yunus AS ditelan oleh ikan nun. Ikan Kasih banyak kecil-kecil tak ada lah kan Ustaz. Telur je dia Ah. ada, telur ikan. Ni ikan besar-besar tu. ikan Tak pernah bilis jumpa tak di ada pasar setakat kan ni. Ustaz? Tak Orang jumpa tak lagi. jual. Ada. Ada Masya hati Allah. ikan tapi kecil Ustaz. Kalau ikan besar tu ialah besar. Kalau ikan kecil, hati dia kecil. Manalah kita nak kutip, tak mentak lah kita buang lah semua. Ikan Jadi, tongkol ada, ikan Ialah tongkol. besar. Ikan tongkol Selalu ada Ustaz. Ada betul. hati ikan pari ada. dia Memang dia sebab itu berlemak kalau lah. saya Dia pun memang ni. tengok ni. Hati ikan pari ada. Dia lemak sikit lah. Biasa orang buat masak ada. Saya biasa makan. Betul. Ini pun saya sempat Google sekejap ni. Kata hati ikan bawang sebahagian terbaik yang kaya dengan vitamin D apa benda. Jadi kasih banyak ibu kerana membantu saya jawab soalan ni. Ada hati ikan tu kan. Okey. Bahkan dalam satu hadis yang lain,
bahawasanya ahli syurga makan bahagian yang paling lazat berupa ada juga kata hati lembu, hati ikan 7,000 kali ganda lebih sedap. Yalah 7,000 tu menggambarkan terlalu banyaklah. Dan kalau kita lihat dalam ulasan ulama, okey, memang disebutkan hati ikan. Ikan nun itu ialah ikan di laut, ya, ikan di laut. Dan kemudiannya, cuba saya tengok dia punya ulasan ulama . Okey, tak ada, lebih kurang sama je. Jadi betul lah, makanan yang pertama ialah hati ikan nun, berupa ikan laut yang besar lah, bukan ikan kecil-kecil ni. Kemudian barulah disediakan lembu. Wallahualam. Boleh benda-benda sekalian? Ustaz, ikan nun tu macam ikan paus lah Ada dua orang bercakap. Semula. Ikan nun tu ikan paus ke? Itu wallahualam. Itu kita tak tahu. Memang ada yang kata ikan paus. Tapi secara lebih tepat lagi, adakah ikan paus ataupun tidak, yang tu saya tak berani komen. Logik juga kalau betul ikan paus adalah ikan yang paling besar sejak dulu sampai sekarang, maka ikan paus lah yang mungkin telan Nabi Yunus AS tu kan. Apalagi kajian menunjukkan hati ikan paus tu pun kaya dengan vitamin D jadi. So wallahualam mungkin betul ikan paus ataupun ada ikan lain yang dimaksudkan dalam hadis ini. Wallahualam. Ustaz, yang Ustaz sebut hati lembu, macam hati ayam, mempedal semua tu, termasuk dalam golongan hati tu juga Ustaz. Oh, yang tu saya tak berani dah nak komen lebih. Tapi Makna yang boleh kita... Hati lembu okey? Hati lembu okey? Hati lembu okey. Alhamdulillah. Maksudnya bonda tanya ke ayat penyata tu? Yelah, tadi Ustaz sebut kan, selain pada hati ikan, yang keduanya hati lembu Ustaz sebut tadi kan? Ada riwayat kata hati lembu, tapi kalau ikut riwayat yang ini, lepas hati ikan daging lembu lah. Dia tak sebut hati lembu, dia sebut hati lembu tadi Ustaz sebut, bukan? Ada dalam riwayat lain. Okey. Lepas tu macam hati ayam tu semua tak termasuk dalam golongan hati yang di dia tak ada dalam hadis ni, tak ada lah. Kan? Tak ada lah. Tapi kalau bonda minat hati ayam tu, makanan kat syurga ada je apa-apa yang kita minat. Tapi dia manfaat dia tu macam yang dikatakan hati ikan tu tidak sama lah. Manfaat dia tu kena tanya pakar pemakanan kalau ada kat sini. Saya tak tahu. Kalau pakar pemakanan, hati-hati ni semua tak elok makan. Organ dalam dia makanan di dunia tu tak boleh sama dengan makanan kat syurga nanti bonda. Itu yang jelas. Okey. Jadi kalau kita kata makanan di dunia ni, durian pun tak elok juga makan banyak-banyak kan. Dia boleh bawa diabetes. Tapi kalau di syurga nanti, tak ada isu dah nak makan durian banyak mana pun. Jadi kita tak boleh samakan dia punya kualiti hati dengan hati makanan dunia dengan makanan dunia dengan makanan syurga. Tak boleh samakan. Okay. Allahualam. Bahaya betul lah. Ini bonda tanya soalan pasal makanan ni. Lepas tu tanya pula hati tu liver ke sebab heart ke. Bonda-bonda ni semua kaki bonda-bonda ni semua kaki makan Ustaz. Kaki makan patutlah. Okey, sebab makanan kita tutup ya, tak dibenarkan dah tanya buat makanan. Satu lagi saya dengar nama je Salsabila ni, baru saya tahu Salsabila tu mata air di syurga ya Ustaz. Masya-Allah. Betul, itu yang dapat kita lihat dalam surah Al-Insan. Aina fiha tusamma salsabila. Jadi dia ada dua sebenarnya. Satu salsabila tu dia punca mata airnya. Okey. Punca mata air utama ataupun sumbernya ialah salsabila. Lepas tu barulah dia pun pergi ke tempat-tempat yang lain. Dan antaranya ialah Kausarun Nabi SAW. Nabi kan ada sungai Kausar tu kan. Okey, Kausar itu ialah sungai untuk Nabi. Dan daripada sungai Kausar itulah dia mengalir pergi ke perigi Nabi yang berada di pada mahsyar tu. Itu nanti kita akan bincangkan hadisnya. Okey, boleh? Itu Puan Amira kena tengok dalam suratul Insan. Aina fiha tusamma salsabila. Okey, baik. Suratul Insan. Ayat berapa Ustaz? Tak pastilah, tapi surat Insan tu dia pendek je. Nanti Puan Amira boleh jumpalah insya-Allah. Ustaz. Okey, baik. Kemudian kita cuba lihat kalau siapa yang ada buku pada muka surat ke-35 dan 36 yang saya cerita pasal roti tu kan. Okey.
Kata Nabi SAW, takunul ardu yawmal qiyamati khubzatan wahidah. Dia bacakan terjemahan terus. Pada hari kiamat, bumi ni akan jadi seperti sebuku roti yang diratakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangannya sehingga menjadi seimbang. Sebagaimana roti yang diratakan oleh salah seorang anda dalam perjalanannya sebagai hidangan kepada penghuni syurga. Itu dia. Maknanya Allah Ta'ala dia sediakan roti untuk kita. Okay, saya baca dulu semuanya. Kemudian seorang lelaki daripada Yahudi datang, ia berkata kepada Nabi SAW, semoga Allah yang Maha Pemurah memberkatimu wahai Abul Qasim. Ini saya baca terjemah saja. Baginda SAW berkata kepadanya, mahukah anda saya darihalkan tentang hidangan, orang Yahudi itu kata, nak ke kalau saya ceritakan tentang hidangan makanan untuk penghuni syurga di hari kiamat nanti? Maka Nabi pun kata, ya. Okay. Saya silap ni terjemahan buku tu silap tu. Maka lelaki tu berkata, bumi akan menjadi sebuku roti. Bonda Azhar ada rupanya. Barakallahu fikum. Macam mana Bonda Azhar boleh sesat kat sini? Bumi akan menjadi sebuku roti. Maka Rasulullah pun tertawa kepada kami dan tertawa sehingga nampak gigi serinya. Jadi sebenarnya gini ceritanya, Nabi duk cerita pada sahabat. Allah akan sediakan roti kepada penghuni syurga. Lalu orang Yahudi tu, tiba-tiba ada orang Yahudi datang tengah Nabi bercerita. Wahai Abul Qasim, nak ke kalau saya cerita tentang hidangan ahli syurga nanti? Rasulullah kata nak. Dia pun kata, okey, makanan untuk penghuni syurga ni ialah roti, berupa roti. Okay. Nah, masa tu, bila dia cerita tu, Nabi dan para sahabat pun gelak sebab Nabi dah cerita dah tadi. Tapi dia cerita benda yang sama yang Nabi sebut. Jadi sama. Kemudiannya ditanyakan, mahu tak? Rasulullah pula cerita, mahukah saya darihalkan kepadamu tentang lauk pauk mereka? Dia menjawab, lauknya ialah lembu dan juga ikan nun. Okey. Nabi lauknya ialah balam dan nun. Maka sahabat tanya apa benda tu? Balam tu apa dia? Nun tu apa dia? Nabi jawab, balam tu seekor lembu, sedangkan nun ialah daging yang paling baik daripada hatinya yang akan dimakan oleh daging yang paling baik. Maknanya bahagian hati tu yang akan disediakan, hati kan yang kita sebut tadi lah, yang akan dimakan oleh 70,000 penghuni syurga tanpa sembarang hisab. Okey, jadi ceritanya ialah memang betul Allah Ta'ala sediakan roti dulu, kemudian yang barulah bila masuk ke dalam syurga, Allah berikan hati ikan nun, kemudiannya daging lembu. Okey, boleh nampak ibu benda-benda sekalian Saya lupa benda asal memang asal dari sini pun. Apa dia Puan Mira? Boleh. Faham boleh. Saya cerita. InsyaAllah. Okay. Baru tahu lah hari ni. Saya nak tengok satu benda dulu. Mana dah dia ni? Sekejap. Oh, tak ada. Okey. Kalau kita tengok soal makanan dan minuman ni pun ada disebutkan sebenarnya dalam Al-Quran. Makanan yang pertama tu apa? Makanan yang pertama tu apa? Kemudiannya minuman yang pertama tu apa? Ya. Iaitu contohnya kalau kita tengok dalam cerita Nabi Yunus AS dalam surah Saffat tu, kalau bonda-bonda tengok surah Saffat tu, kalau Quran muka surat kedua yang terakhir, dia ayatnya berbunyi faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Bukan. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Nabi Yunus AS pun keluar daripada perut ikan nun tu dalam keadaan sakit. Ya, sakit.
Kemudiannya Allah sebut wa ambatna alaihi syajaratan min yaqdin. Allah tumbuhkan sepohon pokok daripada yaqtin. Yaqtin ni artinya labu kuning. Ada ulama yang kata labu kuning. Okay. Jadi apabila Nabi Yunus AS keluar daripada perut ikan Nun, apakah makanan pertama yang dihidangkan kepada Nabi Yunus? Iaitu yaqtin, makanan daripada yaqtin, kalau betul labu kuning. Jadi adalah ceritanya orang buat kajian pasal makanan, kerana labu kuning makanan yang paling sesuai untuk orang yang dah lama tak makan. Kan? Kalau orang dah lama tak makan, tak elok kita sumbat terus makanan yang banyak pada dia kan, termasuk orang yang puasa. Orang yang puasa tiba-tiba masuk je azan maghrib, terus dia makan nasi 2 bungkus, cendol lagi lah sebagainya, macam budak-budak. Jadi tak elok kerana ia tak baik untuk diet dan dia boleh menyebabkan gastrik, kejutan pada perut kan. Jadi kita makan ringan dulu, minum air sikit, kemudiannya kita salat, lepas tu kita sambung balik. Ya, ada setengah orang dia tak sambung dah, dia memang ke sikit pun. Alhamdulillah. Okay. Kemudiannya kalau air ada juga cerita tentang Nabi Ayub AS. Bila Nabi Ayub sakit tu, maka Allah Azza wa Jalla sebut kepada Nabi Ayub, urkud birijlik, hentak kakimu. Jadi bila hentak tu keluar air, hala mughtasalun baridun wa syarab. Ini merupakan air mandian yang sejuk sifatnya, wa syarab, dan juga minuman yang sejuk. Jadi sebab itu ada yang kata bahawasanya pengubatan yang paling baik untuk atlet sukan ialah air sejuk. Jadi biasanya lepas mereka main bola ni, sebagai contoh bola, mereka akan berendam di air yang sejuk. Itu memang biasa. Bahkan ada siap orang yang dia setting bayar mahal-mahal juta-juta lah, ini luar negara punya, buat satu bilik sejuk untuk pemulihan dirinya semula selepas bersukan, ya. Jadi betul lah kata orang, air sejuk tu berfungsi untuk menjana balik kesihatan. Tapi selebihnya saya tak tahu ya, jangan tanya pula soalan kalau air panas macam mana pula, betul ke demam kena air sejuk, itu Allah Alam, saya tak berani komen. Mungkin untuk penyakit tertentu, penyakit yang lain tak sesuai. Okey. Tapi ceritanya Nabi Ayub AS, itulah yang pertama yang baginda dapat selepas baginda sakit, dan itulah cara untuk menyembuhkan sakit pun. Mandian dan juga minuman yang sejuk sesuai dengan penyakit Nabi Yunus AS. Okey. Jadi soal makanan minuman itu memang biasa disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Kalau orang sedih, apa makanan yang sesuai untuk orang sedih? Benda-benda sekalian. Contohnya kalau berlaku kematian. Apakah makanan yang sesuai untuk orang-orang ahli keluarga yang kematian keluarga tadi? Coklat. Ya? Coklat kot. Coklat, Masya Allah. Menarik juga sebab coklat ni dia bagus untuk orang yang stres kan. Okey, boleh dipertimbangkan. Buah ke guys? Manis-manisan ke buah ke? Buah mangga apa tu nak? Okey. Ada jawapan lain lagi? Okey, saya tahu Ustaz, tak pernah dengar pun. tak pernah dengar. Saya pun tak tahu sebenarnya apa makanan yang sesuai untuk orang sakit daripada sudut kajiannya, ya. Tapi saya nak cerita apa yang dilakukan oleh seorang isteri Nabi, iaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ummuna, bonda kita, iaitu apabila berlaku kematian satu keluarga itu, jadi bonda kita Aisyah radhiyallahu anha pun sediakan makanan yang namanya talbinah. Okay, talbinah tu kalau ikut orang sekarang katanya ialah Bali, tapi saya tak tahu. Saya tak tahu betul tak betul Bali. Tapi katanya Bali lah, talbinah. Okay, kalau betul Bali ni memang berfungsi untuk membolehkan kita mendapat tidur yang cukup. Jadi orang yang sedih ni biasanya dia tak boleh tidur. Jadi dengan adanya Bali, bukan Bali tu Pak Mira tu Bali melancong di Bali. Ini barley. Jadi gurau saya bilang. Salah eja Ustaz. Yang Bali tu pun okey juga, melancong bila sedih. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi air Bali ni katanya berfungsi untuk
menghidupkan apa benda tu, saya lupa nama istilahnya tu. Dia penting, benda tu penting untuk kita tidur tu. Jadi sebab tu tidur tu kita kena gelap supaya benda tu yang merangsang untuk tidur tu. Apa dah? Sekejap saya lupa dah apa namanya. Apa namanya? Hormon apa tu untuk membolehkan kita tidur ya? Siapa tahu? PT lavender. Bukan. Oh ya Allah, peliknya nama. Melatonin tu je namanya. Melatonin. Okay, jadi air bali tu berfungsi untuk meningkatkan melatonin kita, membolehkan kita tidur. Jadi pernah bila ada keluarga meninggal tu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sediakan talbinah dihidangkan. Dan beliau pun membacakan hadis Nabi bahawasanya talbinah boleh menghilangkan kesedihan. Okey. Tapi mungkin talbinah yang disediakan oleh Ummul Mukminin tu tak sesuai dengan kita bonda-bonda sekalian. Kerana talbinah ni dia makanan yang sesuai untuk selera orang Arab kot. Kalau kita tak makan dah talbinah cara mereka buat tu. Kalau air bali kita minum je, tapi talbinah cara mereka buat tu. Nanti bonda-bonda boleh type je perkataan talbinah. Tengok gambar dia, image. Itulah dia ada makanan dia tu. Saya rasa jarang-jarang orang Melayu nak makan talbinah tu. Tengok pun tak berapa nak selera ni. Tapi kalau jadi air bali, insyaAllah kita minum je kalau air bali. Okay. Saya hantarkan di ruangan chat macam mana cara eja talbinah tu Talbinah. Ambil je talbinah tu, type, pergi ke Google. Okay, cari Google image talbinah. Jadi memang itu makanan yang sesuai untuk orang yang bersedih. Tapi sekarang ni saya tak tahulah, mungkin coklat yang lebih sesuai ke ataupun apa yang lebih sesuai ya. Ini saya nak cerita yang style Nabi merujuk kepada bangsa Arab. Sebab dalam bab makanan ni dia panggil sunnah jibiliyah. Sunnah yang mana dia perlu disesuaikan dengan setempat. Mungkin kita tak minat tapi orang lain minat. Macam bubur je Ustaz, macam moi gitu je. Kan? Ya, macam bubur je. Okay. Saya tengok ada talbinah, bubur talbinah. Macam bubur lah. Cuma buatan dia rasanya mungkin tak sesuai dengan kita pun. Tapi ia bergantung pada selera masing-masing lah. Jadi dia masak dengan ginger Ustaz. Dekat Google saya pergi, talbinah tu dia campur ginger. Dia campur ginger Macam bubur lah, dia campur agak ni masak bubur, dia campur ginger. Bagus juga ada ginger tu kan. Alhamdulillah. Okay. Jadi apa pun maknanya soal makan minum tu memang ditekankan pun sehingga dalam syurga pun diceritakan makanan apa dan selepas itu barulah kita nak makan apa pun boleh. Betulkah kalau saya tanyakan pada bonda-bonda sekalian, bolehkah kita nak makan macam kita sebut tadilah makanan-makanan yang kita suka, sama ada coklat ke ataupun pulut durian ke ataupun nasi ke apa di syurga, boleh tak boleh sebenarnya makan benda tu? Boleh Ustaz, teringat je dah datang dah. Teringat je terus datang? Semua ada. Okay, menariknya teringat je terus sampai, siap dah. Dia kalau kita lihat dalam ayat Quran pun, benda-benda boleh tengok ayat Quran tu pada awal lagi surah Baqarah tu. Surah Baqarah tu pada muka surat yang ke-1245, pada muka surat yang ke-5. Bila Allah Ta'ala membicarakan tentang penghuni syurga, Allah sebut. Okay, saya tengok dulu ayat yang keberapa sebenarnya ya. Nampak ya sikit lebih lihat. Okay, pada ayat 25. Ayat 25. Kullama ruziku minha min samarah. Kullama ruziku minha min samaratil rizqa. Setiap kali penghuni syurga tu dihidangkan makanan. Qalu, mereka berkata. Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini makanan yang pernah kami makan dulu-dulu ni. Yakni di dunia. Wa'utu bihi mutasyabiha. Kami datangkan sebiji saja, sama je makanan syurga dengan makan di dunia. Dan pastilah banyak lagi lah makanan yang kita tak pernah jumpa pun. Di dunia ni pun berapa banyak lagi makanan kita tak pernah jumpa. Kita baru je hidup kat Malaysia. Okay, mungkin ada yang pernah pergi luar negara. Contohnya ada orang belajar di UK ke US ke. Itu baru UK dan US. Belum lagi pergi ke Brazil ke Zimbabwe ke negara-negara Amerika Latin apa belum pergi lagi. Makanan di dunia ni pun, makanan di Indonesia pun tak terkata dah macam-macam jenis makanan kat Indonesia.
Bahkan pisang paling besar di dunia yang kat Indonesia tu, yang pokok tu setinggi pokok balak, yang pisangnya sebesar-besar, satu dempa rasanya pisang dia punya besar. Pisang kita besar mana je, itu pun tak pernah jumpa, tak pernah kita tengok. Paling besar pun kita tengok pisang tanduk tu pun kita terkejutkan main lagi. Padahal di Indonesia tu pokok yang terlampau tinggi tu, yang kena panjat tu macam pokok-pokok balak ni, pisang sebesar-besarnya, itu baru di negara sebelah, belum kira negara lain. Jadi di dunia pun banyak sangat lagi makanan belum kita kenali, apalagi di syurga. Tapi apa pun di syurga ni ada makanan-makanan yang sama je yang kita minat tu. Itulah yang ada di syurga. Biasanya makanan kita minat ni kalau dengan umur sekarang kita dah pantang kan. Contoh saya pun minat dengan pengat pisang tapi dah pantang dah sikit sebanyak. Minat sungguh lah dengan pulut durian ni, tapi demi kesihatan, bersabar je lah, jaga kesihatan tu lebih baik lah. Tapi di syurga nanti memang nak lepas geram sungguh lah. Tak ada isu kesihatan dekat sana. Doktor confirm tak hidup kat syurga ya. Memang tak ada doktor pun. Jadi benda-benda sekalian, artinya makanan tu memang dihidangkan sama je, tapi kualiti tu yang berganda-ganda lebih sedap. Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita ya. Okey, baik. Jadi di peringkat saya rasa tak sempat nak masuk hadis yang lain. Benda-benda ada soalan terakhir ke sebelum kita berakhir? Tak ada Buka soalan lah, siapa nak tanya soalan silakan. Okey, kalau tak ada tak apalah. Saya boleh buat penutup di sini. Betul Ustaz. Okey, baik. Tak payah Mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Ya, okey. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hari ini kita belajar satu penutup bagi cerita wasilah di syurga. InsyaAllah kita cuba selalu doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang betul lah. Dan kita cara yang betul ialah kita selawat kepada baginda. Kita doakan baginda selepas azan. Itu cara-cara dia. Kita amalkan sunnah baginda dalam kehidupan kita. Kalau doakan Nabi pun, Nabi nak tolong kita, kita halal dapat syafaat kan. Siapa yang doakan Nabi dapat wasilah, halal dapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Apalagi kalau kita hidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni macam sekarang dah. JMI anjurkan majlis ilmu, ini sunnah Nabi. Ada yang memperjuangkan nasib orang miskin, itu sunnah Nabi. Ada orang kerjanya apa dia? Menyelesaikan permasalahan rumah ni, rumah tangga, melibatkan harta pusaka. Jadi kalau melibatkan harta pusaka, dialah yang berjuang. Dia sediakan pakejnya, mari jumpa kami cerita macam mana kalau ada bab hibah ke, kalau ada bab harta faraid ke. Kerana niat dia nak selesaikan masalah keluarga supaya tak ada orang bergaduh pasal harta pusaka ni. Itu pun sunnah Nabi yang besar tu. Okey. Kemudiannya orang yang memperjuangkan nasib ibu tunggal, itu sunnah Nabi yang besar. Orang yang buat benda tu lagi-lagilah layak mendapat syafaat Nabi SAW di hari akhirat kelak. Lagi-lagi layak. Jadi kalau orang yang pemimpin yang adil, lagi-lagi layak untuk mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Kalau yang baca doa ni pun tinggi level ni. Tapi banyak lagi sunnah Nabi yang lebih praktikal, yang memberikan keuntungan yang besar, yang membolehkan seseorang itu mendapat syafaat yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi bab doa kita doa, bab zikir kita zikir, tapi bab bekerja mengikut lapangan masing-masing. Mungkin sebahagian daripada kita tak larat dah nak buat kerja berat-berat ni, nak kesana ke sini. Tapi ada lagi sunnah yang boleh kita buat benda-benda sekalian walaupun benda-benda berada di rumah je, iaitu kita kadang-kadang kita boleh menjadi ejen pendamai antara keluarga kita. Kalau ada adik-beradik bergaduh ke, kalau ada anak saudara kita bermasam muka dengan mak dia, kita lah kena jadi ibu-ibu saudara yang menenangkan, ejen pendamai. Panggil kenapa bergaduh dengan mak, cerita sikit, kita nak boleh faham adakah mak dia yang salah ataupun dia yang salah. Ni ejen-ejen pendamai ni. Kita mesti menjadi ibu saudara yang disayangi oleh anak-anak saudara kerana akhlak kita ni. Kalau tak kalau mereka tak senang dengan kita kerana mereka tu sendiri yang bermasalah, itu cerita lain. Okey, tapi biasanya kalau kita ni ibu saudara yang penyayang,
yang suka memberikan nasihat dengan tulus dan ikhlas, biasanya anak-anak saudara dia akan sayang. Biarlah kita jadi ibu saudara yang disayangi. Kalau ada masalah rujuk pada kita dalam bab agama terutamanya, kita memanglah bukanlah pandai sangat pun. Ini cerita secara umum ya, benda-benda sekalian. Tapi mari kita boleh nak berkongsi sedikit sebanyak dengan mereka. Jadi ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi, kita menghidupkan silaturahim. Kadang-kadang kita mewujudkan budaya ilmu dalam keluarga kita sendiri. Ini sunnah Nabi. Supaya keluarga kita ni tidak leka majlis ilmu kalangan kita, kita buat dah keluarga kita bagaimana pula kan. Tak semestinya kita buat kelas online macam ni. Tapi boleh hidupkan budaya tu dengan cara WhatsApp sebagai contoh dan lain-lain. Jadi macam-macam lagi medium yang boleh kita gunakan. Semua itu kita buat kerana kita cintakan agama Allah Azza wa Jal. Dan tadi sebagai akhirnya dalam perjalanan balik dari surau ke rumah, saya dengarlah satu khutbah Jumaat oleh Dr. Al-Arifi. Ini khutbah dalam bahasa Arab. Beliau bercerita tentang Fadl Ashar Zulhijjah, kelebihan 10 Zulhijjah. Dan ada satu ayat yang saya dengar tu, ya Allah, dahsyat sangat. Katanya Allah akan melayan kita sebagaimana kita melayan Allah. Itu ayat yang sangat deep pada pagi ni. Allah layan kita sebagaimana kita layan Allah. Dan beliau pun baca ayat Quran, fazkuruni azkurukum. Maka kamu kena ingat pada aku, baru aku ingat pada kamu. Kalau kita lupa pada Allah Azza wa Jal, Allah tidak akan ingat pada kita. Tapi kalau kita ingat pada Allah Azza wa Jal, Allah akan ingat kita. Dan saya pun teringat, kita kan kalau ada tiba-tiba kawan yang tak pernah kontak kita dah bertahun-tahun, habis dia belajar dulu tak kontak-kontak kita dah, tiba-tiba kontak kita. Kalau orang muda lah, benda-benda mungkin taklah kot. Macam Puan Mira ke muda-muda lagi ni, tiba-tiba ada kawan kontak, dah lama dah habis universiti ni, tiba-tiba kontak, kenapa? Mesti terfikirkan, takaful kot, insurans kot, nak jual barang kot. Jadi kita sendiri pun ada persepsi dengan orang yang jarang hubungi kita. Okay. Bagaimana pula kalau kita jarang hubungi Allah? Orang yang jarang hubungi kita, tiba-tiba nak bercerita pasal takaful sebagai contoh, kita pun malas dengar, aku dah hasil dah takaful, dia nak promote rupa-rupanya. Tapi kalau orang tu selalu duk berhubung dengan kita, selalu sembang macam-macam, selalu kita jumpa, kita macam-macam benda, tiba-tiba satu masa dia call, dia nak bincang, dia baru je jadi ejen takaful, kok kita berkenan nak ambil takaful dengan dia, kita pun okey juga, kau datang rumah aku, kita sembang macam mana, aku dah ada takaful lah, tapi kau boleh tawarkan produk baru, sebab dia selalu dengan kita, bukannya jarang-jarang, dia selalu kontak kita, kita pun akan layan dengan baik, kurang-kurang kita nak dengar apa buah fikiran dia, apa cadangan dia, kok ada package baru yang lebih menarik. Jadi sama kita dengan Allah, Allah layan kita sebagaimana kita layan Allah. Kalau jarang-jarang, payahlah Allah nak tunaikan. Tapi kalau selalu duduk mengadu pada Allah, iaitu memang Allah minat, dia tak sama dengan kita. Kita serabut kalau orang selalu mengadu pada kita, tapi Allah lagi suka kalau orang mengadu kepadanya. Wallahualam. Terima kasih banyak puan-puan sekalian. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustaz di atas perkongsian, masya-Allah. Semoga syurga yang kita rindui ini, yang kita dengar ceritanya di dunia ini, menanti kita sama-sama ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenuk Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh sampai duha hari. Sikit bahas Ustaz, kuliah pukul 5.15 petang nanti bersama dengan Fadil Ustaz Imam Farid Syari dengan hadis 40 Imam Nawawi, insya-Allah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenuk Iman. Dengan ini saya mewakili Gemenuk Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Semoga Ustaz dapat berkuliah lagi dengan kami, insya-Allah. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.